Kami ingin membincangkan tentang isu topik Anzana versus Neelofa. Topik ini telah hangat pada tahun 2012, iaitu dengan bermulanya Neelofa mendakwa difitnah dalam kenyataan Anzana dalam artikel Anzana bidas Neelofa yang telah disiar di sebuah akhbar pada 10 Jun 2012. Artikel itu boleh menjejaskan imej dan menjatuhkan maruah diri dan juga keluarga Neelofa. Neelofa telah memberi Anzana seminggu untuk maklum balas dan juga penjelasan. Selain itu, Anzana juga pernah menyatakan terdapat sebuah akaun media sosial yang bertajuk Kami Benci Anzana. Dia mendakwa semua pengikutnya tahu menerusi laman sosial yang dimiliki oleh keluarga Neelofa itu untuk menghina keluarganya. Mulanya, isu yang kecil ini tidak membabitkan Anzana. Ia bermula iaitu ketika kecoh-kecoh tentang Neelofa mempertikaikan dan mempertikaikan kemenangan Tasha Sheila dalam Anugerah Bintang pada tahun 2011. Dan dari situ juga setelah kecohnya isu ini, Neelofa ingin Anzana memberi maklum balas dalam masa 1 minggu. 11 Jun 2012, Neelofa tampil membuat sidang media bagi memberi penjelasan berhubung kenyataan rakan artisnya Anzana Nasir. Pada 10 hari bulan 6 2012, di muka surat 10 yang ditulis oleh Zubair Yunus yang bertajuk Anzana bidas Neelofa, aktris baru dakwa pengusaha jenama Bella Vita pernah menghirit perasaan. Keduanya saya ingin memberikan. Juara Dewi Remaja 2010 tersebut telah melantik 2 orang peguam iaitu Ahmad Hidayat Muhammad Nur dan Muhammad Irwan Muhammad Mubarak bagi mengeluarkan notis tuntutan terhadap Anzana iaitu memberi bukti dan penjelasan dalam tempoh 7 hari dan jika gagal, tindakan undang-undang akan diambil ke atas Anzana. Menurut Neelofa, segala tuduhan yang dilemparkan oleh Anzana adalah 100% tidak benar dan berunsur fitnah. Baiklah, isu bagi Neelofa pula, atau namanya dikenali Nur Neelofa. Neelofa mempunyai konflik tuduhan antara dirinya dan Anzana. Anzana menuduh dan mendakwa pelbagai perkara yang memburukkan nama Neelofa. Seperti Anzana mendakwa bahawa Neelofa menceburinya dan tidak menyukanya semenjak mereka menyertai pertandingan Dewi Remaja lagi pada tahun 2010. Bukan itu sahaja, Anzana juga mendakwa dan menuduh bahawa Neelofa mengukutnya di dalam Dewi Remaja sekiranya Anzana memenangi anugerah Dewi Remaja tersebut. Selain itu juga, Anzana membuat tuduhan pada Neelofa bahawa Neelofa menghinanya dan keluarganya di laman sosial Facebook milik keluarga Neelofa. Anzana juga mendakwa bahawa Neelofa membuat satu akaun di Facebook yang menyatakan bahawa akaun itu adalah Kami Benci Anzana. Saya akan memberitahu masalah dari pihak Anzana. Menurut artikel dari beautifulnara.com yang telah dikeluarkan pada 10 Jun 2012, Anzana telah membuka cerita di media sosial iaitu Facebook serta akhbar berita harian yang telah menyatakan bahawa Neelofa pernah mengiris perasaannya suatu ketika dahululah sewaktu mereka aktif di pertandingan Dewi Remaja. Apabila Anzana melihat Tasha Sheila membuat kenyataan tentang Neelofa, jadi Anzana pun berani untuk membuat kenyataannya sendiri di akhbar tentang Neelofa. Menurut Anzana, apa yang dikatakan itu adalah fakta dan bukan fitnah semata-mata. Pendedahan ini dilakukan untuk orang ramai ataupun masyarakat luar tahu warna dan juga perangai sebenar Neelofa. Kata finalis Dewi Remaja itu iaitu Anzana, walaupun tidak memenangi sebarang tempat dalam pertandingan tersebut, tetapi Neelofa tidak berpuas hati dengannya. Kenyataannya juga di dalam Facebook keluarga Anzana ada menyatakan bahawa Neelofa menghina keluarga Anzana lah. Jadi Anzana tidak tahu apa motif Neelofa berbuat demikian.
Anzalna juga memberitahu Niloufar telah mewujudkan satu akaun di Facebook yang bertajuk Kami Benci Anzalna, serta Anzalna juga telah menerima ugutan daripada Niloufar sekiranya Anzalna memenang pertandingan Dewi Remaja tersebutlah. Menurut artikel mv3.cari.com.my yang telah dikeluarkan pada 17 Jun 2012, apabila tindakan Niloufar menghantar notis seminggu kepada Anzalna dan juga menuntut bukti serta penjelasan terhadap fitnah yang telah disiarkan di akhbar berita harian itu. Sehari selepas kenyataan rasmi Niloufar yang telah melantik dua peguamnya iaitu Ahmad Hidayat Muhammad Noor dan juga Muhammad Irwan Muhammad Mubarak, Anzalna juga tidak kalah untuk menunjukkan taringnya dan bertegas bahawa dia akan berdepan tuntutan dengan tuntutan Niloufar secara undang-undang dan telah melantik Fakhrul Azman iaitu sebagai peguam bela dia. Baiklah, berdasarkan penerangan daripada rakan kelas saya, pada kefahaman saya, apabila seseorang itu memuat naik di laman sosialnya berkenaan dengan seseorang dengan menyebut namanya, nama seseorang itu, ia boleh jatuh kepada di bawah Akta Defamations, which is sekiranya tidak mempunyai sesuatu bukti yang kukuh yang dapat membuktikan bahawasanya perkara itu adalah fakta dan bukan hanya sekadar andaian. Jadi di sini Anzalna telah gagal untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Ia hanya perbualan kosong ataupun pernyataan kosong, tetapi beliau menyebut nama artis tersebut iaitu Niloufar. Jadi secara tidak langsung kita dapat kenal pasti bahawasanya pihak Anzalna adalah bersalah dalam kes ini dan pihak Niloufar berhak untuk menyaman ataupun saman ataupun meminta ganti rugi daripada pihak Anzalna. Hal ini demikian kerana ia secara tidak langsung telah menjatuhkan imej ataupun reputasi Niloufar itu sendiri dan keluarga itu sendiri. So secara lazimnya seorang selebriti ataupun seorang yang influencer seharusnya menjaga nama imej baik mereka dan juga reputasi mereka sebagai seorang selebriti daripada apa-apa kontroversi ataupun apa-apa isu yang dapat menjatuhkan imej mereka dan juga reputasi mereka dalam bidang seni persembahan. Lebih-lebih lagi ia melibatkan keriernya dan juga keluarganya. Ia menjadi isu yang sangat sensitif bagi seseorang itu. Ia tidak menjadi permasalahan sekiranya kenyataan ataupun pernyataan yang telah diberikan oleh pihak Anzalna secara general, which is dia tidak menyebut mana-mana pihak, dia tidak menyebut nama artis tersebut. Dia menjadi permasalahan apabila Anzalna menyebut nama Niloufar berkenaan berkenaan siapakah diri Niloufar yang sebenar, busuk hati dan juga sebagainya. Jadi saya berasakan pihak Niloufar melakukan suatu tindakan yang benar dan bijak apabila beliau cuba menyelesaikan kontroversi ini ataupun isu ini melalui perundangan. Hal ini bukan kerana segalanya akan terbukti dengan lebih jelas berkenaan siapakah yang bersalah dan siapakah yang tidak bersalah dalam isu ini. Dan apabila pihak guaman daripada pihak Niloufar meminta pihak Anzalna untuk menampilkan bukti-bukti yang menunjukkan penuduhan itu adalah benar dan bukan sekadar pernyataan kosong, tetapi pihak Anzalna gagal untuk menunjukkannya. Jadi pihak Anzalna perlulah meminta maaf secara terbuka di sidang media yang akan dilakukan dalam masa seminggu, dan permohonan maaf yang diberikan oleh Niloufar kepada Anzalna juga diberi masa untuk seminggu. Dan so jadi kita nampak dekat sini social media memainkan peranan yang sangat penting dalam peredaran masa. Sekiranya kita tidak mempunyai sesuatu bukti yang kukuh berkenaan
penuduhan ataupun berkenaan seseorang individu itu lebih baik sekiranya kita tidak memuat naiknya. Hal ini demikian kerana mulut pada minasa. Kita tak tahu apa yang akan terjadi kerana pihak SKMM mempunyai akses berkenaan apa sahaja yang berlaku di sosial media. Seterusnya ialah saman civil, iaitu saman fitnah. Saman fitnah ini boleh dikenakan terhadap Anzalna kerana beliau telah menuduh Niloufar tanpa dengan sebarang bukti. Di bawah Seksyen 499 Kanun Keselesaan, beliau boleh disabitkan kesalahan dan dipenjarakan sebanyak 2 tahun, iaitu paling maksimum, ataupun didenda ataupun kedua-duanya sekali. Ianya bergantung terhadap kerugian yang dihadapi oleh Niloufar, sama ada rugi harta ataupun rugi dari segi fizikal. Tetapi perkara ini tidak dibawa jauh kerana Niloufar dan Anzalna telah berdamai. Seperti yang kita nampak di dalam artikel ini ada menyatakan bahawa Anzalna telah membuat sidang media secara terbuka, yang di mana beliau telah membuat pernyataan iaitu meminta maaf terhadap tuduhan yang dibuat di atas Niloufar. Beliau juga telah mengaku bahawa tiada sebarang bukti yang beliau ada untuk menuduh Niloufar. Oleh itu, perkara ini dianggap selesai. Niloufar juga menganggap perkara ini selesai selepas sidang media itu telah dibuat. Mereka berdua pun telah berdamai. Komen yang boleh saya beri terhadap kes ini ialah kita hendaklah sentiasa berfikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Ini kerana apabila kita hendak melakukan sesuatu perkara dan juga menuduh sesuatu pihak, kita haruslah mempunyai bukti yang lebih kukuh dan juga fakta-fakta. Ini kerana apabila tuduhan yang dilemparkan itu adalah tidak benar, pihak satu lagi boleh mengambil tindakan undang-undang kepada anda. Antara petikan mohon maaf yang dibaca oleh Anzalna Nasir ialah, saya Nur Anzalna Muhammad Nasir di atas nasihat pihak Persatuan Seniman Malaysia memohon maaf kepada Niloufar kerana mengeluarkan kenyataan di Berita Harian pada 10 Jun 2012 di muka surat 10 yang telah menjejaskan maruah Niloufar dan keluarganya, dan saya tidak ada bukti yang kukuh untuk menyokong kenyataan di Berita Harian pada 10 Jun 2012 tersebut. Secara jujurnya, saya tidak bermaksud apa-apa ketika mengeluarkan kenyataan itu dan tidak berniat mahu mengaitkan sesiapa. Sebaliknya, kenyataan tersebut telah dimanipulasi oleh pelbagai pihak. Sekali lagi, saya ingin memohon maaf kepada Niloufar dan saya tidak mahu perkara ini berpanjangan. Oleh itu, apabila telah berlaku sesuatu perkara, haruslah meminta maaf dan juga merendah diri untuk mengelakkan sebarang pergaduhan berlaku. Jadi apa yang kita dapat konklusikannya daripada isu pergelutan di antara Niloufar dan juga Anzalna, kita dapat belajar sekiranya kita hendak mengeluarkan apa-apa statement yang berbau sindiran ataupun sebagainya, kita perlulah mengetahui kesahihan apa yang kita mahu katakan itu. Itu yang pertama. The second one is kita kena tahu yang Malaysia ini ada undang-undang, ada perlembagaan. Jadi kita kena menghormati dan kena mengetahui sekiranya perlakuan kita itu melanggari perundangan ataupun sebagainya, sekiranya kita tidak mempunyai bukti-bukti yang kukuh untuk membela diri kita jika berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini. Dan yang ketiga, kita kena tahu yang social media juga telah dijaga oleh pihak SKMM, di bawah pengawasan SKMM dengan apa-apa sahaja berkaitan dengan media dan komunikasi. Jadi seharusnya kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan apa-apa statement. Malah tambahan pula apabila kita menyebut nama individu tersebut, kerana banyak kesan ataupun yang banyak benda yang kita, kalau kita tak teliti lebih dahulu, dia akan memakan diri kita sendiri. Jadi di sini kita sebagai rakyat marhan di Malaysia perlulah bijak menggunakan social media ataupun teknologi yang ada pada zaman sekarang ini.